Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video yang tidak dirancang kerana ada satu perlawanan pramusim persahabatan telah dilakukan oleh Sabah FC sewaktu video ini dirakamkan semalam lah. So ini adalah merupakan satu permulaan dan juga langkah yang cukup bagus untuk Sabah FC. Seperti yang aku katakan, aku mau dan juga ingin melihat Sabah FC mengatur perlawanan sebelum bermulanya di sempena pramusim ni bagi persediaan Sabah FC untuk menjalang persaingan Liga Super lah. Dan aku mention juga sama ada menentang klub negara Brunei ataupun dari Brunei dan pada video sebelum ni, dan itulah yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Masin pula mulut aku ni. Okay, so dan makanbola.com pun telah mengeluarkan news ataupun update mengenai perlawanan ni yang bertajuk Sabah Berdil Kasuka. So pasukan yang kita tentang adalah Kasuka FC daripada Liga Tempatan Bola Sepak Brunei, di mana mereka juga adalah merupakan juara Liga Tempatan mereka lah pada tahun 2024-2025. So result perlawanan ni berakhir dengan Sabah 4 dan Kasuka FC 0. Jaringan telah dilakukan oleh Migun Cifuentes pada minit ke-8. Seterusnya Aidin Muyajic telah menjaringkan 2 gol pada minit ke-18, 68 dan seterusnya. Gol terakhir di memang penghujung masa perlawanan pada minit ke-90 daripada Azad Haras. So, tujuan aku buat video ni adalah aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai formasi. Again, ini adalah congakan aku saja, formasi Sabah FC berdasarkan gambar starting 11 yang telah diberikan oleh Sabah FC di Facebook page mereka lah. So, ini adalah gambar tersebut. So, aku mengikuti mencongak berdasarkan posisi pemain yang telah diturunkan mengikut apa yang telah mereka lalui pada season lepas lah. Jadi, aku punya congakan guys. So, ini kamu boleh buat andaian kamu sendirilah, sama ada kamu bersetuju dengan apa yang aku share ni, ataupun kamu rasa mungkin ada lain lagi, formasi lain lagi yang telah digunakan oleh mereka. Tapi untuk aku, ini adalah formasi yang telah digunakan oleh Sabah FC berdasarkan daripada gambar starting 11 untuk perlawanan tersebut lah. So, nampak gayanya 4-4-2 formasi yang digunakan pada perlawanan tersebut, dan 4-4-2 ni jugalah yang aku akan kongsikan pada video yang akan datang. Tapi macam tak perlulah buat sudah, pasal sudah pun digunakan pada perlawanan ni, dan aku akan bincang dengan kamu di video ni lah. Aku sekali lagi aku tak akan nampak satu formasi yang boleh digunakan lagi selain daripada 3-4-3. Lebih kurang macam tu, kerana kalau 3-4-3 bagi aku ianya macam agak mustahil untuk digunakan oleh Sabah FC. Okay, Denningham, kita katakan Denningham menjadi centre back, Sifu menjadi wing back. So Darren di sini. So ini antara kemungkinan besar jugalah position yang akan yang digunakan oleh Sabah FC pada perlawanan tersebut, kerana aku juga menampak Darren Lock berada di posisi sebelah kanan sewaktu gambar-gambar tu di-share. Tapi cuma aku rasa Darren Lock berada di posisi sebelah kanan, knowing Darren Lock punya corak permainan pada beberapa musim lepas, walaupun dia ni as a striker, tapi dia lebih deploy as a left wing, dan dia juga as a roaming player yang sometimes berada di posisi opposite beliau. Lebih kurang macam tu. So that's why aku merasakan satu lagi adalah Ingham dan juga Sifu. Kenapa aku rasa benda ni mustahil untuk posisi 3 back ni? Pasal aku tidak melihat Sifu berada di posisi tersebut lah. Kerana Sifu adalah salah seorang individu yang terlibat untuk menjaringkan gol pada awal perlawanan tersebut. Okay, bukan aku katakan kalau kau blind defend kau tidak boleh gol. Tapi untuk gol yang sebegitu cepat minit ke-8 tu, aku rasa Sifu berada di bahagian hadapan, yang membuatkan dia mampu untuk melakukan benda gol secepat sedemikian lah. That's why kenapa aku menganggarkan formasi yang digunakan oleh Sabah FC adalah begini. Kenapa Daniel Ting aku letakkan di tengah? Kerana Ardinesh ada pada perlawanan tersebut. Kalau aku tengok daripada beberapa perlawanan terdahulu juga Sabah FC, aku pernah melihat Daniel Ting ditempatkan di central defender juga. That's why kenapa kuat aku rasakan Daniel Ting diturunkan selaku central defense instead of
right back ataupun left back ataupun left wing back. So maksudnya telah mendeploy dua individu yang dominan kakinya di sebelah kiri untuk mengemudi zone sebelah kiri Sabah FC. So satu pendekatan yang cukup bagus, satu yang bagi aku cukup teliti telah dilakukan oleh Martin Stano, di mana meletakkan pemain-pemain yang mempunyai dominan kaki tertentu di zone yang tertentu untuk orang memudahkan lagi gameplay ataupun flow untuk perlawanan itulah, especially ketika bermasing, kerana tidak perlu untuk mengambil masa untuk mengubah kaki lagi ke kaki yang lebih dominan untuk membuat pasingan ataupun hantaran jauh, lebih kurang macam tu. Jadi I know kita cuma lawan tim daripada Brunei. Kita tahu sendiri ranking Brunei macam mana jika dibandingkan dengan Liga Super. Tapi walau macam mana pun, still perlawanan yang perlu dan harus dilakukan, juga pilihan yang tepat, permulaan yang tepat lah untuk Sabah FC bagi memulakan kempen pramusim untuk kita dan sebenarnya kita tahu seterusnya kita akan beralih ke Buriram untuk ke perlawanan seterusnya. Tapi seperti biasa, aku juga mengharapkan at least ada satu atau dua lagi perlawanan lah sebelum menuju ke Buriram. Aku juga mengatakan bahawa macam sekiranya ada terfikir macam mungkin 4-4-2 ni tidak akan dilakukan, mungkin sekarang ni adalah congakan strategi dan formation, itu adalah mustahil untuk dilakukan sebenarnya, kerana kalau kita follow persediaan pramusim untuk tim-tim lain, aku pergi ke EPL lah, MU, Liverpool, Arsenal, Manchester City, jarang mereka menggunakan formation yang lain untuk pramusim mereka, kerana kenapa benda tu perlu dilakukan mengikut formasi perancangan, kerana ini adalah the only time untuk pemain-pemain tersebut menyesuaikan diri, lebih mengetahui macam mana keperluan mereka untuk formasi yang mereka gunakan untuk pramusimnya lah. Kerana kalau kerap kali bertukar formation, ianya akan menyukarkan lagi untuk persiapan pramusim dan seterusnya untuk menuju ke perlawanan pertama. Kerana pramusim ni adalah perlawanan untuk menyesuaikan diri dengan formasi dan kehendak masing-masing player di atas padang. So tidak boleh ada percubaan, tidak boleh ada macam yang okay, kali ini kita tukar begini, kali ini kita tukar begitu. So akan menimbulkan kebingungan lah. So itu adalah pandangan aku tentang perlawanan ni, tentang sekali lagi berdasarkan formasi yang telah digunakan oleh Martin Stano, dan aku menganggap 4-4-2 yang telah digunakan Martin Stano lah. Tapi again, aku tidak berada di sana, aku tidak melihat perlawanan ni. Kemungkinan besar bagi anda yang ada di atas padang melihat perlawanan tu, kalau ada salah congakan aku ni, anda boleh letakkan pendapat, anda boleh letakkan apa yang sebenarnya telah berlaku di atas padang tersebut kalau anda dibenarkan untuk melakukan sedemikianlah. Tapi untuk anda yang macam aku pula, yang hanya menyaksikan daripada luar ni, apa pula pendapat anda tentang congakan aku ni? Adakah betul? Adakah salah? Kalau salah, tolong betulkan. Lebih kurang macam tu. Jadi bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.